bersama kita di daerah Tutong, rakan kita Nur Adinah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walimul dan juga Hani. Selamat pagi dan apa kabar pada pagi ini? Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik, sihat sahaja. Dina sendiri apa kabar pagi ini, sihat? Alhamdulillah sihat dan juga rakan setugas yang bekerja pada pagi ini. Semuanya dalam keadaan yang baik dan ceria selalu. Alhamdulillah, gembira mendengarkannya ya. Cuaca baik-baik sahaja nih Dina di daerah Tutong. Alhamdulillah keadaan cuaca pada pagi ini dalam keadaan yang cerah sahaja dan amat mengizinkan ya. Alhamdulillah, gembira mendengarkannya ya. Mungkin Auda akan menuju ke daerah Tutong pagi ini. Cuaca di sana Alhamdulillah baik-baik sahaja. Tadi sempat menyaksikan bahan dari daerah Blyth. Dina sendiri pandai bermain violin. Kalau violin tidak pernah sebenarnya, tapi memang berminat untuk mempelajari kerana nampaknya orang siuk ataupun seronok. Tapi kalau saya secara peribadi memang pandai bermain gitar. Rupanya pandai bermain gitar, tapi kalau akan belajar violin jangan dari wali. Kerana dia tidak tamat kursus. Mungkin menerusi kelas yang telah pun dipaparkan tadi. Dina pandai main gitar ya. Sejak usia berapa ni main gitar Dina? Sejak di bangku sekolah lagi kerana belajar daripada abang saya ya. Kerana memang berminat sebenarnya pada zaman sekolah tersebut memang banyak juga rakan-rakan saya yang pandai memainkan alat muzik. Jadi agak cemburu sebenarnya, jadi mula berminat untuk mempelajari sendiri. Kalau Nur Adinah sambil bermain sambil menyanyi juga ni? Betul, tapi kalau dari segi nyanyian memang agak kuranglah sedikit. Tapi kalau bagi saya memang orang nyaman didengar, tapi tidak pasti kalau dari segi orang ramai yang mendengar saya menyanyi. Saya pasti merdu, saya pasti. Merdu suaranya, saya percaya. Boleh buat persembahan. Nanti kita ni akan suruh Dina ya untuk belanja kita ni satu lagu untuk kita didengarkan. InsyaAllah. InsyaAllah katanya. Nanti bawa gitar Dina. Dina, selain daripada seni muzik dan juga seni-seni lainnya ya, kita ni ingin berkongsi serba sedikit nih pagi ini berkenaan dengan gaya hidup yang sihat. Jadi kalau Adina sendiri mempunyai rutin harian ataupun mempunyai jadual-jadual yang tertentu untuk melakukan aktiviti sukan ataupun riadah ini. Baik, kalau saya secara peribadi untuk melakukan antara kehidupan yang sihat ya, dalam seminggu sekali ataupun seminggu dua kali akan melakukan aktiviti berjoging ataupun berjalan kaki. Kerana bagi saya aktiviti ini sudah memadai ya untuk menuju ke arah kehidupan yang sihat. Apatah lagi kalau kita baru-baru mulai ingin mengamalkan hidup sihat ini. Kerana saya pasti badan kita juga memerlukan tahap penyesuaian tertentu ya. Apabila kita melakukan antara perubahan rutin dalam aktiviti yang kita lakukan. Jadi lazim berjalan kaki dan berjoging, mungkin boleh dikongsikan di mana lazimnya tempat yang selalu diagar untuk aktiviti seperti berjoging dan juga berjalan kakiannya Dina. Mungkin dapat kita diikuti nanti. Kalau saya akan memilih kawasan kompleks sukan daerah Tutong ya, ataupun di kawasan jalan berdekatan dengan Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong, dan di sana memang setiap petang ramai orang akan melakukan aktiviti di sana. Jadi memang seronoklah ramai orang di sana. InsyaAllah jika ada kesempatan nanti kita ni akan ikutlah ya. Mudah-mudahan Dina mau membawa ni trek kegemaran beliau untuk melakukan aktiviti jogging dan juga berjalan kaki ini insyaAllah. InsyaAllah akan menaikkan lagi motivasi kita tadi untuk mengamalkan gaya hidup sihat ini. Betul sekali ya. Ada penonton yang mungkin ingin menemui Adinah. Terus apa saja? Terus apa sahajalah ketika beliau berada di sana. Dina dari daerah Tutong, apa yang ingin dibawakan untuk hari ini? Kita serahkan kepada Dina, silakan. Baik, terima kasih Walimul dan juga Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali hari ini dan terima kasih Auda atas kesetiaan Auda menyaksikan Rampai Pagi menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Jadi bagaimanakah perkabaran Auda pada hari ini? Semoga Auda dalam keadaan yang baik dan juga ceria selalu menjalankan hari Auda dan tugasan Auda pada pagi ini, dan diharapkan juga ya semoga segala urusan yang hendak Auda lakukan hari ini akan dipermudahkan dan juga dilancarkan selaras dengan perancangan yang Auda harapkan.
Berada seperti biasa dari daerah Tutong akan mengongsikan dua makluman semasa mengenai acara yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Tutong ya. Iaitu pada 16 dan 17 Disember 2023 akan berlangsungnya Pesta Kampung Okong anjuran daripada Majlis Perundingan Kampung Okong, di mana pada hari ini, hari Sabtu 16 Disember 2023, pesta jual-jualan akan bermula pada jam 7 pagi, manakala persembahan kebudayaan, pertandingan gubahan bunga-bunga hidup, peraduan mewarna, pertandingan menganyam ketupat dan juga persembahan atau tunjuk ajar menumpah ambuyat akan bermula pada jam 10 pagi. Manakala gerai malam pula akan bermula pada jam 4 petang. Dan auda esok Ahad 17 Disember 2023, pesta jual-jualan akan bermula pada jam 7 pagi hingga 4 petang ya. Jadi bagi auda yang memiliki kelapangan waktu, bolehlah datang ke gelanggang sukan Kampung Okong bagi sama-sama lagi kita memeriahkan Pesta Kampung Okong anjuran daripada Majlis Perundingan Kampung Okong. Dan untuk makluman yang seterusnya auda, pada hari ini 16 Disember 2023 merupakan hari terakhir bagi program cuti sekolah penggal ketiga, di mana hari ini akan diadakan aktiviti pustakaria dan penyampaian hadiah. Dan orang ramai juga adalah dialu-alukan untuk datang ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong, di mana program ini akan bermula pada jam 9 pagi hingga 11.30 pagi. Baiklah, itulah dua makluman semasa yang dikongsikan ya mengenai acara yang akan berlangsung pada hari ini dan juga esok. Dan untuk seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun kami sediakan untuk auda bagi edisinya pada hari ini. Silakan. Mula meminati bidang lukisan sejak di bangku sekolah rendah lagi, Awang Muhammad Rizwan Haji Jamaeh yang berusia 40-an ini tidak pernah mengenal erti berputus asa untuk mencapai cita-cita menjadi salah seorang pelukis terkemuka di negara ini. Meski cita-cita tersebut bagai sudah dikecapi bila mana beliau bertugas sebagai pelukis tingkat 3 Dewan Bahasa dan Pustaka, namun keinginan untuk menerokai lebih mendalam cabang ilmu berkaitan seni lukisan tidak pernah luntur kerana bidang tersebut mempunyai pelbagai cabang seni yang bervariasi sama ada dari segi konsep, material dan lain-lain lagi. Selama berkarya dalam dunia seni lukisan, pelbagai pencapaian kemahiran telah dikecapi, antaranya menghasilkan komik Zoid Topeng Sakti pelbagai siri yang menempatkan beliau menjadi salah seorang karyawan komik tempatan yang terbaik. Selain itu, beliau juga merupakan pengilustrasi buku kanak-kanak bergambar seperti Awang Budiman dan banyak lagi. Selain aktif dalam bidang penulisan dan mengilustrasi buku, beliau juga seorang pelukis karikatur negara dan selama menjadi seorang karikatur, lebih dari 100 buah lukisan karikatur telah dihasilkannya sama ada yang ditempah terus atau dihasilkan ketika acara-acara yang beliau ikuti. Selain itu, beliau juga berkemahiran dalam seni mural dan pernah diundang untuk menjayakan lukisan mural di beberapa buah tempat di negara ini. Bakat dan kemahiran beliau membuatkan beliau sering diundang untuk membengkel mengenai cara melukis kartun, komik dan lain-lain berkaitan lukisan. Asas pada dalam lukisan ni, kata ni mesti sering mencuba. Setiap apa yang kata ni pelajari, yang kita lihat, kata ni mesti mencuba. Kalau ada kesilapan pertama, buat lagi dan buat lagi. Dan mesti ada perasaan ingin tahu pada bentuk dan lukisan itu. Apabila benda itu sudah terjadi, makanya ia meningkatkan lagi kata ni punya kemauan kata ni dan minat kata ni untuk melukis. Membuka kelas ini ada, tapi ini daripada undangan selalunya lah. Kalau untuk peribadi sendiri belum lagi. Mungkin satu hari nanti kalau akan membuka kelas sendiri lah. Dan yang saya bingkil lah selalunya yang akan undangan ni, saya akan mengajar banyaknya ke mempelajari asas melukis kartun, komik dan ilustrasi buku cerita kanak-kanak. Sebelum ke ilustrasi buku cerita kanak-kanak ataupun komik,
saya akan mengajar asasnya dulu. Sebabnya asas ini penting. Sebabnya apabila asas ini kita tahu, kita ni sudah boleh mengolah dan mencipta kartun itu melalui asas ini. Apabila tahu sudah asas ini, ia akan dapat lagi berkembang lagi tu. Beliau juga berpendapat melukis mempunyai sifat yang universal kerana ia tidak terhad kepada mereka yang benar-benar pandai melukis. Akan tetapi, melakar sebuah lukisan itu dapat dilakukan oleh sesiapa sahaja, sama ada kanak-kanak, muda-mudi, dewasa, bahkan mereka yang mahir ataupun tidak. Kerana melukis dapat menyatukan para peminatnya dalam satu kelompok yang mempunyai minat yang sama. Alhamdulillah, ini yang saya mahukan. Macam apa yang saya ajar itu terlibatnya kanak-kanak ini ada tarikan. Ini yang penyampaian yang saya ajar itu mudahan pelajar-pelajar yang zaman sekarang, muda-muda sekarang ini dapat menerima kartun ini sebagai satu kerjaya sebagai seorang pelukis kartunis ataupun pelukis. Sebabnya kerjaya seorang pelukis ini boleh membuat sesuatu projek macam kartun lainnya, boleh membuat projek stiker, boleh membuat craft di baju dan macam-macam lagi. Ini dorang feedback yang selalu yang saya pernah ajar, mereka mau lagi rasakan mau belajar. Sebabnya ada yang sudah mengikuti pertandingan dan ilustrasi buku cerita kanak-kanak. Ada yang sudah berjaya menghasilkan lukisan kartun, dan ini memang saya harapkan juga pelajar-pelajar yang kanak-kanak zaman sekarang ini, dia mesti dididik dari awal ni. Alhamdulillah, dorang ini ada berpotensi melukis kartun ataupun lukisan-lukisan yang berkaitan dengan kartun. Apa yang saya lihat tadi, saya dapat perbetulkan apa yang kurang, tapi seluruhnya dorang dapat memahami basic kartunan ni. Pendapat saya, dengan ada aktiviti ini, dorang dapat mengisi masa lapang dorang dan develop dorang punya memperkembangkan dorang punya bakat dan kemahiran dari segi melukis kartun ini, maupun apa jua jenis-jenis lukisan dari segi seni melukisan ini, untuk dorang menjadi seorang pelukis suatu hari nanti. Dengan kemahiran dan bakat yang ada, beliau amat berbesar hati untuk mencurahkan ilmu kepada para karyawan pelukis yang menanam minat yang sama, terutama generasi muda masa kini, agar terlahir para pelapis karyawan pelukis tempatan negara, sama ada sebagai kartunis, karikatur ataupun pengkarya lukisan yang dapat membawa nama negara ke persada antarabangsa.